Woi, kau jatuh atas kaki tadi? Kena kaki tak jadi. Oh, dah. Tak nampak ni. Tak. Nanti adjust sikit kamera. Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat lagi sambung kuliah kita. Kita buat pembedahan terhadap buku Al-Bid'ahul Munkarah. Setelah beberapa hari kita bercuti dengan sebab-sebab yang tertentu, insya-Allah pada pagi ini kita dapat sambung kembali perbincangan dan kupasan terhadap kitab yang disebutkan tadi, Al-Bid'ahul Munkarah, yang dikarang, ditulis ataupun disusun oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kita masih lagi membincangkan bab bid'ah di sudut ibadat. Bid'ah di sudut ibadat ini yang keempat, al-qiyamu lil qadim. Berdiri bagi orang yang datang. Maknanya bila orang datang, tetamu kita, lalu kita berdiri. Adakah berdiri itu dianggap sebagai suatu perkara bid'ah? Kita tengok hadirin sekalian, bagaimana ulama ini sampai bab berdiri bagi menyambut tetamu pun dibincangkan. Adakah perkara ini bid'ah ataupun tidak? Jadi saya sangat-sangat tertarik dengan perbahasan secara mu'tadil. Saya sendiri berpegang dengan pegangan yang mu'tadil, tidak syadid, yakni tidak keras. Apabila saya di samping belajar kitab-kitab tafsir, sempat menghafal ayat Quran dan juga belajar hadis-hadis Nabi. Di samping itu saya apabila banyak mengkaji tentang pemikiran Dr. Yusuf Qardawi dan juga Dr. Wahbah Zuhaili. Di samping pemikiran mereka, pendekatan mereka dan manhaj mereka, Dr. Yusuf Qardawi ini yang seluruh dunia kenal beliau, dan juga Dr. Wahbah Zuhaili, mereka punya pendekatan adalah pendekatan yang sederhana, tidak syadid dan tidak keras. Di samping kita nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat, yang keduanya kita nak melonggarkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang keras. Kita tidak mahu jadi melampau terhadap agama. Sekiranya sesuatu perbahasan itu masih lagi diperselisihkan oleh ulama, jadi kita kena tolak ansur lah. Kita kena tolak ansur, tidak boleh menjadi asas perbalahan daripada kalangan kita orang Islam. Apabila didapati di sana masih lagi ulama khilaf di dalam sesuatu, menentukan sesuatu perkara. Jadi saya ni terkesan dengan manhaj Dr. Yusuf Qardawi dan juga Dr. Wahbah Zuhaili. Kedua-dua ulama besar ini mereka mengambil suatu pendekatan yang sederhana, tidak keras. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, di sudut realiti dan hakikatnya di dalam negara kita, di dalam masyarakat kita memang dah mempunyai beberapa aliran. Jadi kalau kita nak kerah kepada suatu aliran, suatu pandangan tidak mungkin. Jadi kita meraihkan pandangan-pandangan yang berbeza. Al-qiyamu lil qadim, berdiri bagi orang yang datang, sebagai suatu penghormatan. Hadhihi mas'alatun mukhtalafun fihi idza lam takun min ajlil kibri. Ini suatu permasalahan yang diperselisihkan padanya apabila tidak dilakukan secara takabur. Maksudnya kalau berdiri itu, bila orang datang dia berdiri itu kerana tujuan nak riak, nak takabur. Yang tu fahuwa la yajuzu, yang tu tak boleh lah. Kalau kerana riak buat apa pun dia tak boleh. Terjatuh di dalam perkara yang haram, termasuk di dalam sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Wala min ajli istiqbali dhaifin aw musafirin li tashyi'i dhaifin fahuwa jaizun. Kalau tidak ada disertakan dengan riak, sombong, takabur, untuk kita
menyambut tetamu, menyambut orang yang datang ataupun menghormati tetamu. Kalau berdiri dengan sebab itu tidak disertakan dengan sombong, riak, maka dibenarkan. Wa innama lil ihtiram. Berdiri itu sekadar penghormatan. Berdiri itu sekadar penghormatan. Bukan nak tunjuk kita riak ataupun nak mengagungkan dia, nak mendewakan dia, tidak. Sekadar menghormati sahaja. Fa'ajazahu jama'atun wa mana'ahu akhurun. Suatu jamaah, satu kumpulan daripada kalangan ulama mengharuskan berdiri bagi menyambut tetamu yang datang. Dan menegah sebahagian yang lain. Dan yang menegah itu menganggap wa wasafahu bi annahu bid'atun. Golongan yang menegah menganggap berdiri bagi orang yang datang sebagai penghormatan itu satu perkara yang bid'ah. Sebab itu kita tengok ada di kalangan orang alim, orang yang belajar agama, bila orang datang dia relax je. Dia tak bangun, dia salam je. Tapi kalau orang Melayu dia kata sombong, tak menghormati orang. Tapi tak boleh kita menganggap begitu. Tak boleh kita menganggap begitu kerana pendapat yang kedua menganggap berdiri bagi menyambut tetamu ini suatu benda yang bid'ah. Jadi di sini dah ada dua pendapat. Satu golongan mengharuskan, golongan yang lain kata bid'ah. Bukan mereka pandai-pandai membid'ahkan orang, tidak. Kedua-dua golongan ini ada asasnya, ada dalilnya, ada hujahnya. Dia kata di sini walikulli fariqin adillatun minas sunnatin nabawiyah. Setiap daripada kumpulan yang berbeza, setiap firqah yang berbeza, sama ada kumpulan pertama yang kata harus dan kumpulan yang kedua yang kata bid'ah, kedua-dua mereka ini, golongan ini ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu kita kata jangan kelahi, walaupun berbeza, kedua-duanya ada hujah. Wa ammal mujawwizuna fastadallu bi ahaditha. Ada pun golongan yang mengharuskan berdiri kerana sebab orang yang datang ni sebagai menghormati, kerana ada hadis. Minha hadithu Abi Sa'id Al-Khudri alladhi yatadammanu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'da tahkimi Sa'd bin Mu'az sayyidul Aus radhiyallahu anhu fi Bani Quraizah. Golongan yang mengharuskan berdiri sebagai penghormatan kepada orang yang datang ini, mereka mengambil dalil daripada hadis Sa'id Al-Khudri yang menghimpunkan, yang menyebut bahawasanya Nabi SAW setelah memutuskan Mu'az bin Aus, setelah memutuskan Sa'd bin Mu'az, Nabi membuat keputusan Sa'ad bin Mu'az dilantik menjadi ketua Aus radhiyallahu an pada Bani Quraizah. Lalu setelah Nabi lantik dia jadi ketua, Nabi kata qumu ila khairikum au sayyidikum. Bangunlah kepada orang yang terpilih daripada kalangan kamu ataupun ketua kamu. Bila Nabi lantik seorang sahabat tadi, yang namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi lantik jadi ketua, lepas tu orang kata bangun sebagai penghormatan kepada dia. Daripada hadis ini, golongan pertama kata kita bangun sebagai penghormatan kepada orang yang lebih, sama ada tetamu ke ataupun ketua kita ke, sebagai penghormatan harus. Wa amma mani'una. Adapun golongan yang kedua berpendapat, golongan yang kedua mengatakan bid'ah. Mereka menegah, melarang berdiri dengan sebab orang yang datang. Fa adillatuhum aidan ahaditha. Fa adillatuhum aidan ahadithu. Dalil-dalil mereka juga adalah beberapa hadis. Ahadithu, beberapa hadis. Sebagaimana golongan pertama kata harus, ada beberapa hadis. Golongan yang kedua kata tak boleh, ada beberapa hadis. Minha hadithu Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sebahagian daripadanya adalah hadis Umamah radhiyallahu an. Qala, dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an 'ala al-'asa faqumna ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan bertongkat, bertekankan di atas tongkat, lalu kami berdiri kepadanya. Faqala la taqumu kama taqumul a'ajimu.
Bila orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan bertongkat, orang pun bangunlah sebagai nak menghormati Rasulullah. Orang pun bangun, sahabat-sahabat pun bangun sebagai untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, jangan bangun. Kamu jangan bangun. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ajam. Yu'azzimu ba'duhum ba'da. Mereka mengagungkan sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Orang ajam ni, selain daripada orang Arab pada ketika itu, mereka mengagungkan, mendewakan sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Rasulullah kata jangan buat macam orang ajam. Jadi hadis yang kedua ini dipegang oleh golongan yang kata bid'ah. Berdiri bagi sambut orang, sama ada orang itu tetamu ataupun orang itu pemimpin. Maknanya nak buat macam mana? Kalau kita duduk, duduklah. Kalau kita berdiri, memang kita berdiri, tak apalah. Bukan kata bila tengah berdiri kena duduk. Tak. Maksudnya, tiba-tiba tu kita bangun, tak semena-mena kerana kita kata menjemput ataupun sebagai suatu penghormatan kepada tetamu. Okey, ada dua pandangan ya. Ada yang pertama yang kata harus, pendapat yang kedua kata bid'ah. Okey, dia buat kesimpulan di sini. Dr. Wahab Zuhaili buat kesimpulan di sini, dia kata yulahadhu anna hadith Sa'din thabitun yadu 'ala al-jawaz. Dapat diperhatikan hadis Sa'ad yang suruh orang berdiri itu menunjukkan harus berdiri, bukan kata wajib. Maknanya al-amru lil ibahah. Kalau kita belajar di dalam usul fiqh, maknanya suruhan, amar maknanya suruh. Bukan semua suruhan daripada Quran dan hadis menjurus kepada makna wajib. Bukan semua suruhan yang datang daripada Quran dan hadis yang membawa kepada makna wajib, makna mesti, tak. Ada dengan makna wajib, ada dengan makna suruhan membawa kepada makna sunat, ada suruhan yang membawa kepada makna harus. Okey, dia ada 10, lebih kurang 10 tentang maksud fi'il amar yang pernah kita bincangkan di dalam pengajian kita. Dia kata bila diperhatikan hadis Sa'ad yang memerintahkan supaya Nabi suruh perintah supaya bangun sebagai menghormati pemimpin, dia kata menunjukkan atas keharusan, bukan wajib. Wala bid'ah, dan dia tidak menunjukkan bid'ah. Wala bid'atin, dia tidak menunjukkan kepada bid'ah. La siyama fi urfina hadir. Lebih-lebih lagi di dalam keadaan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni banyak majlis-majlis. Raya ke, kenduri kenara ke, memang orang bangun. Memang orang bangun sebagai sambut tetamu. Tadi kita sebut tadi, sama ada menyambut orang tetamu kerana sebab raya ke, kenduri kenara ke, tetamu yang hadir ke, ataupun berada di dalam majlis-majlis yang tertentu, ramai orang datang, kita bangun. Menunjukkan harus. Haitsu yadulu tarkuhu ala manqasati wal ihtiqar. Sebaliknya, kalau tak berdiri itu nampak pelik. Dalam uruf kita, maknanya kebiasaan kita zaman sekarang ni, bila orang datang kita buat meta je. Orang Perak kata meta je. Buat no hand je, buat tak tahu je. Orang nampak pelik satu benda yang ajib. Apa dia ni sombong sangat. Jadi Dr. Wahab Zuhaili kata, zaman kita sekarang ni kalau tak berdiri, jadi pelik lah. Sebab majoritinya orang berdiri. Wa amma hadisu Abi Umayyah fahuwa dha'ifun. Hadis yang kata jangan berdiri sebagaimana berdirinya orang ajam, itu hadis dhaif. Siapa kata? Dr. Wahab Zuhaili. Saya sekadar baca je. Dr. Wahab Zuhaili yang kata hadis yang jangan berdiri sebagaimana berdirinya orang ajam, itu hadis yang dhaif. La yasihul ihtijaju bihi. Tidak sah. Tidak sah, tidak boleh dijadikan hujah. Warwatuhu majhulun. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadis yang kata jangan berdiri itu, hadis Umamah adalah, pertamanya dia kata di sini majhul perawinya, wa fihi ittirab, maka bertentangan di antara satu sama lain. Majhul, perawi yang majhul, salah satu tanda hadis itu dhaif. Yang keduanya, hadis itu istirab. Al-istirabu yadullu ala dha'fihi. Hadis yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Istirab pun salah satu daripada tanda hadis itu lemah. Walau sahha lakana mahmulan
ala zamil qiyami ala wajhi ta'zim. Hadis itu lemah atas beberapa alasan. Hadis yang kata jangan berdiri, hadis itu lemah. Andai kata kalau hadis itu sahih, dia kata ditanggung hadis itu mengkritik orang yang berdiri kerana mengagungkan orang. Dia berdiri kerana mendewakan orang yang datang, tetamu yang datang, pemimpin yang datang. Hak tu haram lah. Sebab dia mendewakan. Yang perlu, yang harus, yang boleh kita dewa-dewakan, agung-agungkan adalah semata-mata Allah. Semata-mata Allah. Minta maaf tuan-tuan, ada tetamu nak datang, tolong jawab sekejap. Mungkin dia orang datang pergi tengok makan dorayan ni. Dorayan ni kuning je tuan-tuan. Jadi saya doa pada Allah Ta'ala supaya iman saya tidak tergugat, dapat meneruskan kuliah kita sampai selesai. Hari ni kebetulan tuan-tuan buat di kebun ni, di dusun ni setelah cari dorayan. Tadi kutip dorayan, semalam hujan lebat, rasa hari ni banyak luruh. Alhamdulillah. Banyak juga kita dapat hari ni yang isi dah cantik-cantik. Tuan-tuan boleh tengok je lah. Makna orang panggil apa dia? Rezeki mata. Rezeki mata ya. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, habis dah bab tu. Secara kesimpulan, berdiri bagi menghormati orang ni sama ada tetamu ke ataupun pemimpin ke, ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan pertama kata harus, pandangan yang kedua kata bid'ah. Jadi tuan-tuan boleh pilih nak pegang mana-mana satu pandangan. Tuan-tuan boleh pilih nak pegang mana-mana satu pandangan. Sebab sebagaimana di permulaan tadi, Dr. Wahbah Zuhaili dan juga Dr. Yusuf Qardawi, mereka mengambil suatu pendekatan yang pertengahan. Jadi tujuannya apa? Selain nak menunjukkan keluasan ilmu Islam, itu yang pertama. Yang keduanya nak meraihkan golongan-golongan yang berbeza pandangan. Yang ketiganya tak nak pergi jadi berbalah lah. Jadi kelahi. Walaupun di dalam masalah forok, di dalam masalah bab yang masih lagi diperselisihkan oleh ulama. Okey? Berdiri bagi orang yang datang telah selesai dibahaskan. Tajuk yang kelima dalam bab bid'ah di sudut ibadat lagi, at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan Nabi, adakah ianya dibolehkan ataupun tidak? Ajaza Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fil istisqa at-tawassula bis salihin. Telah mengharuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada sembahyang, pada minta hujan. Sebab apa nak minta hujan? Bila berlaku kemarau yang panjang. Bila kemarau panjang kan, hujan tak turun. Jadi minta hujan lah. Minta hujan ni sama ada dengan doa ataupun dengan kita buat apa dia sembahyang istisqa. Dan diadakan khutbah. Dia ada beberapa cara. Cara yang ketiganya, setiap kali sembahyang 5 waktu, doa tanpa perlu sembahyang. Dan kafiat yang kedua tadi saya sebutkan tadi, maknanya disertakan dengan sembahyang istisqa. Terpulang. Jadi bertawassul untuk minta hujan ini telah mengharuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab disebut. Walaupun Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat-sangat menentang perkara-perkara bid'ah, tetapi dia mengharuskan bertawassul dengan Nabi. Lain daripada Nabi tak boleh. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab, dia bertawassul dengan Nabi. Bertawassul dengan Nabi. Dia kata di sini, kalau orang yang hidup bis salihin, dengan orang yang soleh, orang yang soleh yang masih hidup. Hak ni jangan keliru lah. Hari kata Muhammad bin Abdul Wahhab kata tawassul dengan orang mati. Tak boleh. Masih hidup. Orang yang hidup, orang yang soleh, orang yang masih hidup. Qala Imam Ahmad yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul mazhab kan, pengasas mazhab apa? Mazhab Hanbali. Anak murid kepada Imam Syafi'i. Anak murid kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Hanbal. Dia kata boleh bertawassul dengan Nabi sama ada Nabi itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Walakin la yustaghatsu bi makhluqin, tetapi tidak boleh istighasah. Istighasah ni minta perlindungan dengan makhluk, tak boleh. Minta perlindungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan hanya kepada Allah Taala. Cuma dia kata tawassul. Tawassul ini maknanya minta tolong kepada Allah.
minta tolong kepada Allah, tetapi dengan keberkatan Nabi, dengan keberkatan orang yang soleh. Syekh, oi makan lu. Anda selesai dulu ya? Ada tetamu tuan-tuan datang daripada Sungai Petani. Dia nak tengok dusun royang kita. Okey, kita sambung sikit lagi. Tidak boleh minta perlindungan ataupun pertolongan dengan makhluk. Wa huwa talabul ghaisi min syaikhin. Minta perlindungan daripada syekh ataupun wali. Hak ni membawa kepada syirik. Seumpama dia kata, mislu ya Muhammad arithni. Ya Allah, wahai Muhammad, hujankanlah, turunkanlah hujan. Ya Syekhu, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ishfini. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah kesembuhan kepadaku. Yang tu syirik ya. Syekh Abdul Qadir dah meninggal dunia. Itu istighasah tak boleh. Istighasah tak boleh. Yang dibincangkan di sini bukan istighasah tetapi tawassul. Wa nahwu zalika, dan seumpamanya demikian itu. Ajaza jumhuru ahli sunnati at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumhur ahli sunnah harus bertawassul dengan Nabi. Harus bertawassul dengan Nabi. Jumhur, bukan kata semua. Jumhur harus tawassul dengan Nabi. Tetapi ulama, majoriti ulama pula kata yang Nabi ketika hidup. Hak tu majoriti ulama. Nabi ketika hidup untuk bertawassul. Wa mana Ibnu Taimiyah al-iqsam ala Allah bi zati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah menegah oleh Ibnu Taimiyah bersumpah atas Allah dengan zat Rasul. Tengok, dengan zat Rasul, wallahi bi zati Rasul, demi Allah dengan zat Rasul. Yang tu telah ditegah oleh Ibnu Taimiyah. Okey. Jadi masalah tawassul dengan Nabi sini dia kata la yasihul qaulu bitabdi' fiha. Tidak harus ada perkataan dengan mengatakan tawassul dengan Nabi ini bid'ah. Sebab masalah ini masih lagi diperselisihkan oleh para ulama. Wattafaqa kullu ala ibahati tawassuli ila Allah Ta'ala bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama sepakat harus tawassul kepada Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi, yakni dengan doa Nabi SAW ketika hidup. Hak ni sepakat tawassul kepada Allah dengan apa dia syafaat Nabi. Hak ni sepakat ulama kata harus. Kerana dalam Quran kata apa? Walau annahum izzalamu anfusahum. Andai sekiranya bahawasanya mereka telah menzalimi, ketika mereka menzalimi akan diri-diri mereka, ja'uka. Bila buat dosa, zalim ni maknanya buat dosa, yang dimaksudkan zalim di sini adalah buat dosa, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, wastaghfara lahumur rasul, dan telah meminta ampun bagi mereka itu oleh Rasul. Rasul pun tolong berdoa kepada Allah supaya mereka, Rasul berdoa kepada Allah supaya mereka diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. La wajadullaha, nescaya mereka mendapati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwabar Rahimah, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Okey, tawassul kepada Nabi yang disebutkan tadi, ataupun tawassul kepada Allah dengan syafaat Nabi harus. Wa maji'u ba'dal mauti huwa ihya'u li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalun biha. Dan datang selepas kematian Nabi, maknanya cara mana nak datang selepas kematian Nabi, maknanya bagaimana kita nak mengikut sunnah Nabi, ihya'u li sunnati wa amalun biha. Maknanya orang itu menghidupkan sunnah Nabi dan beramal dengan sunnah. Yang tu memang sangat-sangat dituntutlah. Kalau Nabi ada dulu, pergi jumpa Nabi, minta Nabi doa. Dan apabila Nabi tak ada, bagaimana cara kita nak menghidupkan sunnah Nabi? Kita kena beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan diamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Istadalla mujawwizuna
fi tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi bi ahaditha. Golongan yang mengharuskan tadi masa Nabi hidup. Yang kedua, bab tawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Ada golongan yang mengharuskan tawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat dengan beberapa hadis. Minha, sebahagian daripadanya, hadithu Uthman bin Hunayf. Hadithu Uthman bin Hunayfin. Hadis Uthman bin Hunayf. Anna rajulan dariran, seorang lelaki yang buta, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi, dan mengadu kepada Nabi. Zihabu basarihi, mata dia hilang, penglihatan mata dia hilang, maknanya dia buta. Ada orang yang buta pergi jumpa Nabi, dia kata dia tak nampak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iti midah, datangkanlah, kamu pergi ambil tempat disimpan akan air. Midah ni maknanya tempat, midah maknanya tempat yang bejana, yang disimpan air. Fatawadda, Nabi kata kamu pergi tempat air, kamu berwuduk, summa sholli raka'ataini, kemudian kamu sembahyang 2 rakaat, summa da'u bihadhil kalimati, lalu kamu berdoa kepada Allah. Ni ulama kata hadis ini, sebahagian ulama kata hadis ini adalah menunjukkan keharusan tawassul dengan Nabi. Lalu summa da'u bihadhil kalimati, kemudian kamu berdoa dengan beberapa kalimat ini. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa meminta kepada engkau, aku bertawajuh kepada engkau dengan nabi engkau. Siapa? Nabi yang membawa rahmat. Itu orang kata sah bertawassul dengan Nabi. Ya Rasulullah, sebab disebut ya di sini. Ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbi fi hayati. Sesungguhnya aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhanku pada hajat aku. Liyaqdiha, supaya Allah Taala menunaikan hajatku. Lalu Nabi kata Allahumma syafi'hu fiyya. Ini hadis Nabi. Ya Allah, bagilah kesembuhan kepadanya daripada keberkatanku, pada keberkatan aku. Falaisa hadza tawassulun bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama kata ini bukan tawassul dengan doa Nabi, memang tawassul dengan Nabi. Wa inna ma huwa tawassulun bihi. Sebagian ulama kata ini bukan tawassul dengan doa Nabi, memang tawassul kepada zat Nabi. Jadi benda ni khilaf. Sebagian ulama kata itu doa Nabi. Jadi mereka berlawan lah, berbalah lah, berselisih di antara dua golongan. Dua golongan ni ulama. Jadi sebenarnya ulama yang berbeza pendapat, orang jahil, orang awam macam kita ni dapat ilmu. Dalil orang ni pun kita ambil, dalil orang ni pun kita ambil. Jadi lapanglah dada kita, hilanglah kemuskilan. Jadi kita tak perlulah nak mengamuk, nak marah bila orang berbeza dengan kita. Tengok pendekatan yang diketengahkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia Kodi punya orang ke? Salah seorang daripada ulama besar dalam dunia, setara dengan Yusuf Qardawi. Persatuan ulama ni dia salah seorang. Di dalam Majma'ul Fiqh Islami Al-Alami, persatuan seluruh ulama-ulama fiqh dalam dunia. Okey. Wa taqarrara hadza ma'a daririn akhar. Berulang-ulanglah orang yang buta bertemu dengan Nabi, bertawassul dengan Nabi. Tapi saya, walaupun berbeza, saya cenderung dalam hadis-hadis yang macam ni cenderung kepada doa Nabi, bukan tawassul kepada Nabi. Saya cenderung kepada pendapat yang kata dalam hadis ni yang dimaksudkan tawassul dengan Nabi adalah doa Nabi itu sendiri. Tapi tak apalah, orang yang nak berpegang kepada ini tawassul terpulang. Sebab ada dua pandangan tadi. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tawjihil Uthman bin Affan radhiyallahu an. Orang pula pergi jumpa Sayyidina Uthman pula setelah Nabi wafat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman sahabat kan? Sahabat ni atas daripada ulama lah. Sahabat-sahabat ni atas daripada wali lah. Atas lagi daripada orang yang hebat di zaman sekarang ni, sahabat. Jadi mereka pula bertemu dengan Sayyidina Uthman. Jadi inilah dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan harus bertawassul dengan Nabi SAW. Okey, kesimpulan. Sebab tetamu ni pun dah ada hajat sikit. Tidak saya nak pederah lagi sampai pukul 1. Sebenarnya tak tahan nak panas tuan-tuan. Bukan duduk lama.
Walaupun duk buah pokok, tadi makan durian pula lagi panas. Tapi cuma nak buat kesimpulan, yang pertamanya berdiri bagi orang yang datang tadi, khilaf ulama. Yang keduanya tawassul dengan Nabi. Sebagian ulama kata tak boleh. Sebagian ulama kata boleh. Ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Tapi saya lebih cenderunglah dalam bab ni, kalau saya sebagaimana yang disebutkan tadi, maknanya ini doa Nabi. Kalau orang nak kata ini tawassul, terpulang. Sebab ada juga ulama yang berpegang demikian. Dan insya-Allah kita akan sambung tajuk-tajuk yang berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Malam ni insya-Allah malam ni kita sambung lagi macam biasa pukul 9 suku insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa baca? Saya lama tak jumpa.